Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya muliakan para penonton yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat kesihatan, nikmat kita dipertemukan pada hari ini di ruang platform Facebook. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Dari itu saya ingin ucapkan Ramadan Mubarak ataupun Ramadan Karim kepada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, mempermudahkan urusan kita dan menunjukkan jalan-jalan kebaikan supaya kita dapat beramal dengan sebaiknya dalam bulan Ramadan insya-Allah. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebagai permulaan tazkirah Ramadan saya pada hari ini untuk sama-sama kita ungkap dan mengambil semangat tentang Ramadan yang telah pun tiba dan hari pertama pada hari ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita sehinggalah kita bertemu Syawal, sehinggalah kita dapat menjalani ibadah-ibadah dan amalan sepanjang dalam bulan Ramadan dengan penuh ketaatan, dengan penuh tawaduk dan sebagainya. Eloklah kalau kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihan dan keistimewaan Ramadan supaya diri kita terdorong. Jadi tajuk pada hari ini adalah rumahku, masjidku. Rumahku, masjidku. Memandangkan kebanyakan daripada kita sedang menjalani pekerjaan di rumah ataupun kita kena work from home dalam period ataupun di dalam jangka masa pemutus rantaian penularan ataupun circuit breaker period. Jadi dah kita ada kat rumah ini, maka kita gunakanlah kesempatan untuk kita terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sebelum kita nak bincangkan tentang apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan di dalam rumah, bagaimanakah kita sebagai hamba Allah kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Bagaimana kita menerima Ramadan? Yang pertama, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita menerima Ramadan ini pertama sekali dengan rasa rendah hati dan rendah diri. Bagaimana? Kita yang pertama kena ketahui apakah Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah keistimewaan? Apakah kelebihan-kelebihan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain? Saya yakin kalau kita ada kesedaran, kalau kita tahu bahawa Ramadan itu istimewa, kita ini terdorong untuk melakukan ibadah. Kita terdorong untuk mengambil manfaat sepenuhnya sepanjang dalam bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama, hendaklah kita ada kesedaran bahawa bulan ini sangat-sangat istimewa dan mulia. Kenapa dimuliakan? Ada 3 sebab kemuliaan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ibarat satu hadiah yang terindah buat umat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan hadiah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja memanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah sayang dan kasih kepada kita semua. Allah nak kebaikan daripada kita. Jadi anugerah Ramadan ini adalah untuk umat untuk berusaha, bekerja keras untuk meminta pengampunan daripada Allah, dan Allah janjikan kepada hamba-hambanya kalau mereka berusaha Allah akan berikan, kalau mereka beramal Allah akan berikan ganjaran, bahkan akan berlipat kali gandakan ganjaran-ganjaran yang bakal kita buat kalau kita buat ibadah wajib, seolah-olah kita melakukan 70 kali wajib. Kalau kita melakukan ibadah sunnah satu, seolah-olah kita melaksanakan satu ibadah wajib. Jadi Allah SWT telah memberikan kita satu hadiah, tinggal hambanya sahaja sedar ataupun tidak. Bayangkan saudara, kalau kita nak berikan hadiah kepada saudara kita, di mana hadiah tu kita dah belikan lah.
bahkan kita dah hulurkan di depan matanya, tetapi hamba Allah itu atau saudara kita itu buat bodoh, buat dek sahaja. Jadi apakah perasaan pemberi hadiah tersebut? Itulah Allah SWT sengaja memilih kita untuk hidup pada bulan Ramadan tahun ini. Sebahagian daripada kawan-kawan kita, saudara mara kita dah pun kembali ke rahmatullah, tak sempat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tetapi kita dipanjangkan umur bertemu Ramadan tahun ini. Ibarat Allah SWT memberikan kita hadiah supaya kita terima dengan sebaik-baiknya menggunakan kesempatan Ramadan ini. Allah nak peluang, nak kasih kita peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah, memberikan peluang untuk kita berubah. Apakah patut kalau kita hanya buat dek atau buat bodoh? Itu yang pertama. Harus ada kesedaran bagaimana kita nak menghadapi atau menerima Ramadan. Yang pertama, kena ada kesedaran bahawa ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, insan-insan yang merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup pada zaman Ramadan, ya. Dan yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan ini hendaklah kita ketahui kerana di dalamnya disyariatkan ibadah puasa. Ibadah puasa ini bukan satu beban, kerana yang kita tahu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ia berbentuk suruhan ataupun larangan, semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Semuanya adalah untuk manfaat dan kesejahteraan hamba-hambanya. Bukan sedikit pun bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan apa-apa daripada hamba-hambanya. Sekalipun kalau satu orang pun tak puasa kat dunia ini, Allah tetap kekal kuasa. Allah tetap Tuhan yang satu. Dia tetap yang esa. Tetapi ibadah-ibadah ini, perintah solat, perintah zakat, perintah puasa, larangan daripada berjudi, minum arak, riba dan sebagainya, semua untuk manfaat dan kesejahteraan manusia. Kalau tidak untuk fizikalnya, untuk rohaninya. Kalau tidak untuk rohaninya, untuk mentalnya, untuk emosinya. Kalau bukan untuk dunianya, untuk akhiratnya. Sebenarnya semua telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan bulan Ramadan itu, Allah pilih ibadah puasa di dalam bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan itu Allah syariatkan kita untuk berpuasa disebabkan puasa itu memang diperlukan. Puasa itu diperlukan kita sebagaimana manusia perlukan makanan harian untuk memberikan kekuatan jasmani kita. Begitu juga badan kita, rohani kita memerlukan untuk tidak memakan, untuk memerlukan tidak memakan jenis-jenis makanan yang selain daripada makanan fizikal, iaitu makanan minda kita, pendengaran, makanan hati kita melalui kita berbicara, kan? Kadang-kadang melalui pembacaan kita, melalui mata kita, kita puasa mata kita daripada makan perkara-perkara atau consume info-info yang tidak bermanfaat, ataupun tengok benda-benda yang tak senonoh, ataupun tengok perkara-perkara yang haram, ataupun berada pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya ada. Jadi begitulah hakikat puasa, bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan semua perkara yang tiada faedah bagi dirinya, sama ada untuk jasmaninya, rohaninya, sama ada matanya, tangannya, kakinya, telinganya, lidahnya, perutnya maupun kemaluannya. Jadi kita tahu ni semua adalah untuk umat atau untuk hamba Allah. Itu yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, semoga kamu beroleh takwa. Itulah objektif. Allah dah beritahu kita misi dan juga visi kita berpuasa dalam bulan Ramadan, supaya akhirnya bila kita dah berjaya menjalani 30 hari puasa tadi, supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu hatinya sentiasa bersih, sentiasa sedar yang Tuhan ini sentiasa memerhatikan kita. Takwa ini diperlukan untuk memelihara iman kita. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Takwa itu terletak di sini, kata Nabi, at-taqwa hahuna, dalam hati. Hati juga terletaknya iman. Sebab itu Allah tahu
manusia ni, hamba-Nya perlukan takwa untuk nak selamat. Kerana banyak sangat cabaran-cabaran yang Allah sengaja berikan, ciptakan kepada manusia. Sama ada cabaran itu luaran ataupun cabaran dalaman. Cabaran luaran adalah environment yang tidak sihat. Cabaran luaran juga merupakan syaitan-syaitan ataupun iblis yang mengganggu kita. Ada juga cabaran dalaman, iaitu hawa nafsu kita. Jadi kita berpuasa daripada keinginan nafsu syahwat kita. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, keistimewaan Ramadan ini ialah di dalamnya turunnya sebuah kitab agung, iaitu Al-Quranul Karim. Dalam banyak-banyak bulan, dalam banyak-banyak malam, dipilih malam daripada malam-malam bulan Ramadan, berlakunya malam nuzul Al-Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah lagi sekali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan begitu juga Al-Quran itu mengandungi penerangan-penerangan yang di mana penerangan tersebut ada hidayah wal furqan, terkandung di dalamnya hidayah dan juga kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil, yang betul dan yang salah. Begitulah keistimewaan bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami Allah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Jadi malam turunnya Al-Quran juga dinamakan malam Lailatul Qadar. Dimaksudkan turunnya Al-Quran di sini adalah peringkat yang pertama, iaitu daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini sebelum diturunkan lagi kepada baginda Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu ada 3 peringkat penurunannya. Pertama sekali disimpan di Lauhul Mahfuz, hanya Allah SWT sahaja yang tahu di mana itu, dan dipelihara dan dijaga oleh para malaikatnya. Sampai satu masa ketika Allah perintahkan malaikat suruh turunkan Al-Quran, the next level daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Itu pun tempat yang tidak diketahui, masih lagi bukan di dunia ini. Di Baitul Izzah pun dipelihara oleh malaikat. Itulah yang dinamakan perkara itu berlaku pada malam nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita katakan nuzul Al-Quran, maksudnya turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz kepada sama'ud dunya atau kepada Baitul Izzah. Dan daripada Baitul Izzah itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang period 23 tahun lamanya secara peringkat demi peringkat. Iaitu yang kedua, sebab itu bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dan para ulama, para salihin sentiasa mengajar kita kalau dalam bulan Ramadan kita upkan sikit pembacaan Al-Quran, kita upkan sikit tadarus Al-Quran. Kalau daripada baca hari-hari, mungkin seminggu sekali orang tu khatam, dia bolehlah try khatam dalam 3 hari sekali. Tapi saya yakin hanya segelintir orang sahaja yang mampu lakukan, seperti Imam Agung kita, Imam Syafi'i ataupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dikatakan khatam Al-Quran di luar Ramadan 1 kali dalam 7 hari. Maknanya seminggu sekali khatam. Kalau masuk bulan Ramadan, mereka tingkatkan usaha mereka. Sampai satu masa ada yang 3 kali 1 hari khatam. Ini Sayyidina bin Mas'ud. Setiap 3 hari 1 khatam, 3 hari 1 khatam dalam bulan Ramadan. Baik, keistimewaan bulan Ramadan seterusnya yang keempat ialah bulan Ramadan ini pintu syurga dan neraka, pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Berdasarkan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi katakan, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqas abwabun nar, akan ditutup semua pintu neraka. Wa suffilatis syayatin, dan akan dibelenggu atau digari syaitan-syaitan. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan juga Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Jadi kita lihat ini keistimewaan yang keempat, iaitu di mana Nabi janjikan Ramadan ini istimewa
dan Allah bantu kita supaya kita beramal. Allah limitkan godaan-godaan di luar, iaitu godaan syaitan. Sebenarnya saya katakan tadi ada godaan luaran, eksternal, dan juga ada godaan internal. Jadi yang eksternal tu Allah dah limitkan. Daripada syaitan itu boleh mengganggu kita, memberikan was-was. Kalau hambanya berpuasa dengan ikhlas, Allah SWT akan bantu untuk digarikan syaitan-syaitan tersebut. Jadi pintu syurga dibuka secara luas, seluas-luasnya. Dikatakan semua pintu syurga buka, dan dikatakan pintu neraka semuanya tutup serapat-rapatnya. Di dalam riwayat yang lain, apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha." Apabila datangnya pada malam pertama bulan Ramadan akan dibuka semua pintu syurga, semuanya. La yughlaqu minha babun wahidun asy-syahra kullah. Tidak pun satu pintu syurga ditutup, melainkan semuanya dibuka. La yughlaq wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun wahidun, dan tidak pun dibuka satu pun pintu neraka. Wa ullat utatus syayatin, dan akan dibelenggu para syaitan-syaitan. Wa nada munadin fis sama'id dunya, dan akan ada panggilan-panggilan di langit setiap malam. Setiap malam, daripada malam sampailah subuh, sampailah terbit fajar, akan ada panggilan-panggilan, ya baghiyal khair halumma, wahai pencinta kebaikan, datanglah, maka buatlah kebaikan. Wa ya baghiyash syarr intahi, dan wahai pencinta kejahatan, berhenti. Hal min mustaghfin fayughfarulah, ada tak siapa-siapa yang di kalangan hamba-hambanya yang sedang beristighfar, maka akan diberikan pengampunan. Ada tak hal min ta'ibin fayutabu alaihi, ada tak di kalangan hambanya yang bertaubat, maka akan diberikan pengampunan. Hal min sa'ilin fayu'ta su'lah, ada tak di kalangan hambanya yang meminta, ada hajat, maka akan diperkenankan. Hal min da'in fayustajabulah, ada tak siapa yang berdoa, akan diperkenankan doa kita. Walillahi azza wa jalla 'inda waqti fitri kulli lailatin min Ramadan utaqa ya'taquna minan nar, dan bagi Allah azza wa jalla pada setiap kali kita nak buka puasa, pada setiap malam Ramadan, akan ada sahaja hamba-hamba Allah yang dilepaskan daripada api neraka. Subhanallah. Ini riwayat oleh Ibn Syahin di dalam Fadail Syahr Ramadan, fadilat syahr ataupun bulan Ramadan. Subhanallah, amat mulia bulan Ramadan, dan amat mulia, maha mulia Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kita gunakan peluang dan kesempatan untuk kita beramal dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya-Allah. Dan yang terakhir, keistimewaan bulan Ramadan adalah disebabkan malamnya berlaku malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kalau dah buat estimation, lebih kurang 83 tahun beribadah. Contohnya satu ibadah di dalam satu malam bulan Lailatul Qadar tadi menyamai dengan 83 tahun beribadah. Mana nak dapat tuan-tuan dan puan? Itu kalau satu Lailatul Qadar. Kalau hamba Allah tu dapat 5 kali Lailatul Qadar, maka 83 kali 5. Kalau dia dapat 10 tahun, 10 kali dia dapat Lailatul Qadar, maka kali 10. Jadi sebenarnya umur saudara kalau yang dapat Lailatul Qadar, kalau umur saudara tengah 60 tahun contohnya, dah pernah dapat Lailatul Qadar 20 kali. Dah berapa sebenarnya saudara punya umur? Bukan 80 tahun. Bak saudara dah hidup beratus-ratus tahun. Begitulah rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mulianya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu diberikan umatnya walaupun umurnya tak panjang, tak macam umat-umat lepas, tetapi ibadahnya, amalannya seolah-olah hidup beribu-ribu tahun. Boleh, tak mustahil. Umur kita tak panjang, tapi jenis ibadah bila kita lakukan at the right time, right moment, Allah boleh berikan ganjaran yang banyak, apatah lagi kalau malam Lailatul Qadar. Baik, itulah di antara pembukaan untuk kita nak ketahui bagaimana kita seorang hamba Allah menerima Ramadan. Pertama, mempunyai kesedaran tentang kemuliaan Ramadan. Kemudian yang kedua, macam mana kita nak terima Ramadan ini? Yang kedua ialah untuk kita ada perancangan. Mesti ada perancangan dan target dalam diri kita ini.
kalau tak ada perancangan, tak ada target, kita ibarat ikut sahaja mana angin itu jalan, dia akan ikut. Kita hamba Allah tak boleh gitu. Kita mesti ada perancangan. Kata Allah SWT, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Allah sendiri katakan, hendaklah kamu sediakan apa yang akan berlaku pada hari esok. Itu hari akhirat ataupun esok, apa yang berlaku pada hari esok. Maknanya in the future you have to prepare. Jadi kalaulah datang Ramadan tak ada preparation pun tak guna. Sekurang-kurangnya kita set target, set objektif kita, apa matlamat kita, apa target kita untuk keluarga kita, untuk kita. Jadi di dalam period circuit breaker ataupun pemutus rantaian penularan wabak, maka kita kena targetlah. Yang target pertama adalah aku nak jadikan rumah aku ini sebagai masjid. Rumahku masjidku. Memandangkan kita dah tak boleh lagi buat masa ini, tahun ini kita tak boleh pergi ke masjid Ramadan untuk solat tarawih, i'tikaf, baca Al-Quran, tadarus ramai-ramai, mendengar syarahan, iftar beramai-ramai. Tetapi Allah tarik seketika nikmat ini. Dan bila Allah tarik nikmat ini seketika, bukan bermaksud kita terus hilang semangat, tak mahu beribadah, kita langsung jatuh semangat ke tidak. Ramadan tetap Ramadan. Ramadan tetap mulia walaupun tarawih tidak boleh didirikan di dalam masjid. Bulan Ramadan tetap mulia dan pahala Allah tetap akan berikan kepada mereka yang berusaha. Jadi kalau dah di rumah kita boleh jadikan seperti di masjid, why not? Jadikan, tanam target kita. Di rumah ketua keluarga, jadilah imam. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan rumah kita sebagai masjid, kita tengoklah apa yang kita dah belajar sebelum ini dekat masjid. Selama ini Allah berikan kita masjid, apa yang kita dah belajar, maka bawa keluar apa yang kita dah belajar dari sudut nilai-nilainya, pelajaran-pelajarannya, sunnah-sunnahnya, intisari-intisari Al-Qurannya yang kita belajar daripada asatizah, bawa masuk ke dalam rumah dan amalkan. Subhanallah, ada 1001 macam sunnah yang boleh kita lakukan di dalam rumah, banyak sangat. Kemudian ada perkara-perkara yang boleh mendatangkan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita laungkan azan. Kemudian kita dirikan solat berjemaah hari-hari at least satu waktu, iaitu solat isyak berjemaah dalam bulan puasa, penting. Tapi kalau bulan Ramadan ni, kalau kita buka puasa dekat rumah, memanglah dirikan sekali solat berjemaah maghrib dan isyak. Selepas itu solat tarawih berjemaah, ambil 8 rakaat pun jadilah. Yang penting dirikan solat berjemaah. Dan kemudian sebenarnya subuh pun perlu disembahyang berjemaah. Memanglah Ustaz nak katakan solat berjemaah ni kalau mampu 5 waktu, ahlan wa sahlan, itu yang sebaiknya. Tapi target mestilah realistik. Kita dah belajar target, jangan nak terus target terus kita pengsan, kita tak boleh buat semua, tak. Target biar realistik sikit-sikit. Mungkin kita boleh target maghrib, isyak, subuh pasal lepas sahur dah ramai-ramai kat situ, sembahyanglah berjemaah. Satu lagi fadilatnya, kalaulah kita solat berjemaah isyak kemudian disambung dengan solat berjemaah subuh, pahalanya seperti ibarat kita bangunkan malam, kita hidupkan malam seluruhnya walaupun kita tidur. Maknanya pahala qiyamul lail tu kita dapat. Kalau kita sembahyang isyak aja, seolah-olah kita bangun separuh malam. Kalau kita sembahyang isyak sambung dengan subuh punya jemaah, maka kita dapat pahala seolah-olah kita menghidupkan seluruh malam. Jadi sebab itu kita kena target daripada sekarang. Aku nak jadikan rumah aku ini, nak hidupkan rumah aku ini sebagai rumah seolah-olah masjid di dalam rumah. Ada yang nasihat kata jadikan ada sudut Ramadan kan. Kalau ada anak-anak kecil tu, biar live their spirit, Ramadan spirit, dengan pasang lap-lipnya ke, dengan buka lagu-lagu yang tentang Ramadan ke, mereka akan rasa environment seperti mana kita dulu kecil-kecil pergi ke masjid, dibawa oleh ibu dan ayah kita kan, untuk rasakan suasana Ramadan, suasana tarawih, iftar dan sebagainya. Jadi bawa ni semua ni dalam rumah, agungkan nama Allah, agungkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian mungkin kita boleh baca doa ataupun kita boleh agungkan zikir secara kuat-kuat lah, nazam-nazam dalam tarawih. Kalau contohnya ketua keluarga itu jadi imam, inilah masanya jadi imam. Kita tengok banyak tutorial sekarang ini di mana-mana Facebook page masjid. Di Istighfar contohnya, kita telah sediakan e-booklet untuk anda boleh refer bacaan-bacaan selepas tarawih, selepas solat witir ya. Contohnya kalau kita selalu dah pergi masjid,
Bilal kan akan laungkan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Jadi kalaulah kita nak tahu bacaan-bacaan itu, kita boleh langsung refer to text, kemudian boleh kita pelajari dekat YouTube lah, kalau ada video-video yang tunjukkan. So praktis daripada sekarang, amalkan pelan-pelan. Yang isteri pula kasihlah semangat dekat suami. Jangan cakap, bang, saya rindu betul lah masjid. Jangan, itu bahasa namanya. Kan lepas abang tu dah jadi imam, dia cakap pula kat suami, rindulah masjid. Maknanya suami tu tak perform, tak perform dari sudut solat jadi imam. Dia tidak, isteri kena berikan keyakinan, kena motivate dia, kasih dia semangat, barulah mungkin hari kelima baru menjadi, baru dia punya performance imam dia top, mengalahkan imam Masjid Istighfar. Ya, jadi contohnya lah, contohnya tuan, jangan marah. Itu sahaja. Yang terakhir, bagaimana nak jadikan rumah kita, bagaimana kita nak menerima Ramadan, ialah dengan sentiasa berdoa pada Allah SWT. Jangan lupa doa tu penting. Bermula daripada awal malam kita doa, semoga kita dipermudahkan amal, dipermudahkan urusan, dijauhkan daripada penyakit. Semoga kita nak beramal ni, walaupun Ramadan datang, kalau kita tak sihat pun tak guna juga. Kalau kena, memanglah qad ma qaddarallah ma syaa fa'al. Tapi kalau diberikan Ramadan dalam keadaan kita sihat, alhamdulillah, maknanya kita amal, kita gunakan Ramadan dengan sebaiknya. Jadi apa nak doa? Doalah, ya Allah, permudahkan urusan aku sepanjang Ramadan. Ya Allah, kau tunjukkanlah jalan-jalan kebaikan dalam bulan Ramadan. Hindarkanlah aku daripada sifat malas. Kau anugerahkanlah aku konsistensi ataupun istiqamah di dalam ibadah, kan. Ya Allah, jadikan ahli keluarga aku ini sentiasa terdorong untuk ibadah. Kalau tak doa untuk diri sendiri, doa untuk suami. Ya Allah, jadikanlah beliau imam aku, ya Allah, imam yang baik. Berikanlah beliau semangat dan hidayah untuk beliau memimpin solat tarawih. Doa jangan di depan suami lah. Doa di belakang suami, biar doa di belakang orang yang tak tahu tu lebih makbul. Jadi kita juga boleh doa yang dianjurkan lah, yang selalu kita baca kat masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Itulah doa, jangan ditinggalkan pada setiap malam. Bahkan sebelum buka puasa pun banyakkan berdoa, kerana orang yang sedang berpuasa sentiasa doa itu dimakbulkan oleh Allah SWT, insya-Allah, ya. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, tazkirah yang pertama pada malam Ramadan yang pertama. Semoga yang baik datang daripada Allah, kekurangan saya mohon kemaafan datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah kurniakan keafiatan dan taufik kepada kita semua, dan dihindarkan kita daripada segala wabak penyakit, dan dipermudahkan amalan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.